penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Eza, Cikgu Mas Nurul untuk kelas tuition live percuma pada hari Jumaat 8.15 minit malam untuk tahun 1 sehingga tahun 3. Okey, hai yang ada di ruangan komen. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Cikgu pada malam ini. Kalau minggu lepas kita belajar tentang tambah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tolak pula. Baiklah, mari kita lihat slide cikgu. Okey, ini adalah kelas tuition online percuma untuk hari Jumaat 8.15 malam sehingga 9.15 minit malam, iaitu selama 1 jam sahaja. Selepas kelas cikgu kita ada kelas fizik. Jadi siapa-siapa yang ada abang ke saudara mara yang belajar fizik, ambil SPM tahun ini, bolehlah menonton siaran selepas ini. Okey. So ini adalah Akademi YouTuber. Aplikasi Akademi YouTuber ini bolehlah di-download oleh adik, ibu bapa semua untuk mencari lagi video-video subjek lain selain daripada subjek cikgu sendiri. Okey. So kita ada bahasa Arab, kita ada bahasa Melayu juga, kita ada pendidikan agama Islam, bahasa Tamil pun ada. Okey. Baiklah, jom sedikit pengenalan tentang diri cikgu. Nama cikgu ialah Mas Nurul Faiza binti Masnan, berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Sebelum ni cikgu mengajar di SK 9 dan sekarang cikgu mengajar di SK Malawang. Cikgu sudah pun mengajar selama 11 tahun. Cikgu sekarang mengajar matematik dan juga muzik. Okey. So, jom kita lihat topik pada malam ini, iaitu tolak wang tahun 1, 2 dan 3. Selamat datang yang baru saja bersama dengan cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama dengan cikgu pada malam ini. Okey. Komen sahaja di ruangan komen. Alright. So, untuk malam ni kita akan belajar tolak wang. Untuk tahun 1, 2 dan 3. Okey, ini adalah standard kandungan. Untuk tahun 1 kita ada 4.3 penyelesaian masalah. Tahun 2 4.3 juga, iaitu tolak wang. Dan tahun 3 4.3 iaitu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tolak. Okey, untuk standard pembelajaran kita ada untuk tahun 1 ialah 4.3.1, iaitu menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan wang. So untuk malam ni kita belajar tentang penolakan wang, dan di tahun 2 pula kita ada 4.3.1, iaitu menolak 2 nilai wang dalam lingkungan 100. 4.3.2 menolak 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan 100. Okay. Untuk tahun 3 pula kita ada 4.2.1, iaitu menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan 2 nilai wang dalam lingkungan 10,000, dan juga 4.2.2 menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan 2 nilai dari 1 nilai wang dalam lingkungan 10,000. So untuk objektif pembelajaran pada malam ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama menjawab 3 soalan menolak wang dalam kuis online background dengan betul. Yang kedua, menjawab 3 soalan menolak 2 nilai wang sehingga 100
dalam kuis online background dengan betul. Dan juga yang ketiga, menjawab 3 soalan menyelesaikan ayat matematik tolak yang melibatkan 2 dan 3 nilai uang dan hasilnya sehingga 10.000. Semua dalam objektif ni kita boleh lihat apabila anda jawab kuis soalan nantilah. Dan link untuk kuis background itu akan cikgu share di penghujung siaran. Begitu juga dengan isi share. So, jom kita lihat penolakan wang, tolak wang tahun 1 di mana kita akan menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan wang. Jom kita lihat contoh yang pertama. So kita ada sejumlah wang yang bernilai 80 sen. Contoh yang pertama, kita diberi sejumlah duit shilling yang bernilai 80 sen, iaitu 50 sen, 20 sen dan 10 sen menjadi 80 sen. Tapi dalam contoh ini kita akan lihat 80 sen, macam mana tu? Tolak 50 sen sama dengan berapa? Jadi dari 80 sen tu kita beli sesuatu dan harga barang tu 50 sen. Jadi berapa lagi baki yang tinggal? So kalau untuk konsep tolak, sesuatu nilai yang nilai nombor itu akan berkurangan, bukan semakin banyak. Kalau semakin banyak itu apa? Semakin banyak itu adalah tambah. Kalau nilainya semakin sedikit, itu kita panggilnya sebagai tolak. Jadi berapakah bakinya? Mesti ada sudah yang jawab di ruangan komen kan? Jom kita lihat jawabannya. Yes, so jawabannya ialah 80 sen tolak 50 sen sama dengan 30 sen. Senang sahaja nih tahun 1. Tadi duit shilling, sekarang kita ada wang kertas. Wang kertas ini jumlahnya ialah 9 ringgit. Dari 9 ringgit ini kita telah guna sebanyak apa yang kena X sana tu itu adalah kena pangkai ialah 5 ringgit. Jadi berapakah baki wang yang anda ada sekarang? Mari kita lihat ayat matematiknya terlebih dahulu. Cikgu minta maaf ada salah pula di situ. Sepatutnya 9 ringgit tolak 5 ringgit dan bakinya ialah 4 ringgit. Yang di ayat matematik tu betul pula. Terbaik yang dapat jawab dengan betul. Kita teruskan pula dengan contoh yang ketiga. Contoh situasinya. Kita bayangkanlah kita di kantin lah atau di kedai minuman kan. Jadi ceritanya begini. Ada 2 jenis minuman, yaitu yang pertama kita ada minuman air boba yang bernilai 5 ringgit dan kita ada air minuman mineral lah contohnya bernilai RM1. Jadi berapakah beza nilai air minuman boba dengan air mineral tersebut? Jadi kita lengkapkan terlebih dahulu ayat matematiknya. Kita ada 5 ringgit tolak RM1 sama dengan berapa? Ada sudah yang jawab di ruangan komen kan? Yes, dan jawapannya betul 4 ringgit. Tahun 1 ni dia lebih kepada situasi harian lah yang melibatkan wang. Tidak susah pun sebenarnya. Kita ada contoh yang ketiga. Mari kita buat ceritanya. Di sebuah koperasi ada terdapat jualan buku nota yang bernilai 80 sen dan pemadam bernilai 35 sen. Berapakah beza harga buku nota dan pemadam tersebut? Jadi jom kita tengok dulu ayat matematiknya. So kita ada 80 sen. Alah. Ayat matematik cikgu pula yang salah. Tolak sepatutnya kita tengok bentuk lazim. 80 sen tolak 35 sen sama dengan 45 sen. So dalam soalan ini anda perlu menggunakan konsep mengumpul semula. Next. Soalan yang seterusnya. Itu saja untuk tahun 1 dan kita telah masuk ke
tolak uang untuk tahun 2. Oke, mari kita lihat. Dalam tolak uang tahun 2 ini kita belajar menolak dua nilai uang dalam lingkungan 100. Oke, kita tengok dahulu contohnya. Oke, contoh yang pertama kita ada RM15 tolak RM7. So, RM15 tolak RM7. Jadi dalam soalan ini kita juga akan menggunakan konsep mengumpul semula, iaitu pinjaman 10 dari rumah 10. Okey, tapi yang di sini ni kita, kalau kita tengok begini macam mau pinjam sebelah, padahal sama juga kan sebenarnya 15 tolak 7 a direct question. Jadi anda terus boleh tolaknya seperti biasa. Jadi kalau anda menggunakan pembaris kan, pembaris dari nomor 15 tu, 15 cm tu awak undurkan. Undurkan, mengira secara mengundur selama sebanyak 7 kali. So 15 undur ke 14, ke 13, undur 7 kali. Okey. Jadi kalau kita guna jari, kita boleh sebut perkataannya 7 di mulut dan kita cari di jari ini sehingga nombor 15. Okey, contohnya 15 kan. Okay, cikgu bagi turun slide dulu. Okey, contohnya 15 tolak 8 tadi kan macam gini. So kita ada 7 di mulut dan kita kira di jari sampai 15. 7, kita sambung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Berapa jari sudah cikgu buka ni? Nena. Okey, jadi kita ada 8 jari yang terbuka. Jadi artinya 15 tolak 7 sama dengan 8. Okey. Jom kita tengok soalan tersebut semula. Jadi betulkah jawapan anda semua? Yes. Jadi jangan salah kira. Kalau awak guna pembaris pun senang sahaja. Okay, sekejap cikgu ambil dulu pembaris cikgu kan. Okey. So, mari kita tengok yang pembaris ini. Cikgu ajar, alang-alang cikgu ajar kan. Okey, dari 15 ni, dari 15. Nampak tak? Okey, tak apalah. Dari 15 awak undurkan 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan anda akan dapat nombor 8. Awak boleh guna pembaris awak sendiri untuk menggunakan konsep tolak. Okey. Next. Soalan yang seterusnya. Okey. Kita ada 140 sen tolak 25 sen. So, apa yang kita perlu buat ialah 140 sen itu sebenarnya kalau diubah menjadi nilai uang ialah RM1.40 kan. Tapi apabila dia melibatkan 40 sen, kita ubahlah dulu dia dalam nilai sen. Jadi kita ada 140 sen tolak 25 sen. Langkah yang pertama sekali ialah kita tengok di bahagian rumah. Bolehkah sifar tolak 5? Tak boleh kan. Jadi kita akan pinjam 10 daripada rumah 10. So rumah 10 yang 4 itu akan kurang 1 menjadi 3. Mari kita tengok langkah kerjanya. Dan inilah jawapannya. Ramai saudara yang jawabkan. Kita ada jawapannya ialah 115 sen. Jadi sifar itu menjadi 10, 10 tolak 5 sama dengan 5 dan 3 dari rumah 10 tolak 2 menjadi 1 dan 1 kita tulis semula. Jadi jawapannya ialah 115 sen. Okey, contoh yang ketiga pula. Kita ada RM25.70 tolak RM11.30. Okey, ini direct question. Tidak ada dia cakap lengkapkan ayat matematik. Kalau dia bagi soalan dalam ayat matematik, artinya kamu kena jawab dalam
bentuk lazim. Kalau yang begini dia bagi contoh soalan terus dalam bentuk lazim, so Anda tinggal jawab sahaja. Berhati-hati ketika menjawab salah satu nomor, jawaban Anda salah semua. Oke, so kita lihat dulu di bagian rumah sen. Kita ada sifar tolak sifar dan kita ada 7 tolak 3. Kalau dalam wang titik itu mesti ditulis. Oke, kalau tidak ada titik dia bukan lagi menjadi nomor yang mewakili wang, tapi dia jadi nomor bulat. Dan kalau Anda jawab soalan wang, awak bagi nomor bulat, sedangkan soalan itu ada sen, Anda terlupa titik, jawaban Anda salah. Oke, so kita kira dulu di bagian sen, dan kita dapat jawabannya. Ini tidak ada pengumpulan semula, tidak ada pinjaman kan, jadi kita boleh jawab semua. So sifar tolak sifar sama dengan sifar, 7 tolak 3 sama dengan 4, titik tulis semula. Kemudian kita kira di bagian wang, yaitu 5 tolak 1 sama dengan 4. Dan 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi RM itu mesti Anda tulis. Kalau awak tak tulis RM, tapi ada titik kan, dia jadi perpuluhan lah pula. Tidak menjawab soalan. Kalau dalam matematik nih, unit-unit itu sangat penting. Mesti ada RM-nya, mesti ada perkataan meter, kalau dalam ukuran lah, meter, cm. Itu unit-unit itu menunjukkan jawaban Anda itu sebenarnya untuk apa. Bukan dia tanya soalan nomor bulat, tapi dia bertanya tentang uang, ukuran. Jadi unit dalam matematik, simbol dan unit dalam matematik tidak boleh tinggal. Kalau Anda jawab soalan yang berkaitan dengan ukuran panjang, berat, oke, lepas itu uang, mesti ada. Oke, kita tengok contoh yang seterusnya. Soalan yang keempat, dan tahniah untuk yang jawab dengan betul, Anda memang terbaik. Oke, kita tengok contoh yang keempat, kita ada direct question juga, yaitu RM RM50, 50 sen, tolak RM RM13,25 sen. Oke, kalau dalam penolakan uang, kita kena berhati-hati juga jawab. Sebab kadang-kadang kita salah pinjam. Jadi kita kena tengok, kita fokus soalan ini macam manakah jawapannya. Kita ada di bagian sen dahulu kita lihat, yaitu 50 sen tolak 25 sen. Jadi di sini kita perlu pinjam 10 untuk nomor sifar di rumah sa. Oke, kita tengok jalan kerja yang pertama. Dan begitu juga dengan 50, kita ada berubah juga. Sama kan dia punya kedudukan 10 dan 4. Di sen kita ada 10 dan 4 juga. Begitu juga dengan di ringgit, yaitu 10 dan 4. Oke, jadi kita kiralah 10 tolak 5 sama dengan 5. 4 tolak 2 sama dengan 2. Dan kita mesti tulis titik. Kemudian kita sambung kira di bahagian rumah di rumah ringgit, yaitu sa, Jadi 10 tolak 3 sama dengan 7. 4 tolak 1 sama dengan 3. Dan RM juga perlu ditulis. Oke, seterusnya kita ada contoh. Oke, coba Anda kira, kita ada 4 jawaban di sana. Kita ada gambar, situasinya gambar, yaitu kita ada seluar yang berharga RM35 dan juga bola yang berharga RM12. Jadi, berapakah beza seluar dan juga bola? Adakah jawabannya RM12? Adakah jawabannya RM25? Adakah RM23 atau RM52,80? Coba Anda kira dan jawab di ruangan
komen. Oke. So, ada sudah yang jawab kah? So jawaban untuk apa dia? Oke, jom kita lihat jawabannya. So, kita ada RM35 tolak RM12. Jadi, kalau kita kira dalam bentuk lazim, 5 tolak 2 sama dengan 3. Dan 2 tolak 1 sama dengan, 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi, jawabannya ialah RM23. Terbaik yang jawab dengan betul. Oke. Mari kita lihat pula contoh B. Kita ada lollipop dan juga ice cream. Lollipop lagi mahal daripada ice cream kan. So lollipop itu katanya berharga 90 sen. Manakala ice cream strawberry pula bernilai 65 sen. Jadi Anda perlu cari beza harga lollipop dengan ice cream strawberry. Jadi kalau dalam bentuk lazim, Anda cuma perlu tulis 90 sen tolak 65 sen sama dengan berapa? Tengok jawapan di sebelah. Adakah RM12 atau 25 sen ataupun RM52.80? Jadi kalau dalam konsep penolakan yang melibatkan mengumpul semula ni 90 sen tolak 65 sen, sifar akan menjadi 10. So 10 akan tolak 5 dapat 5 dan 9 kurang 1 menjadi 8. 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi jawapannya sudah terang lagi bersuluh. 25 sen. Okey, awak tengok soalan tu melibatkan nilai sen pun kita tahu sudah, oh ini sen lah jawapan dia ni juga kan. Jadi kita nampak sudah awal-awal tu jawapan dia kan. 90 sen tolak 65 sen sama dengan 25 sen. Okey, bagus yang jawab dengan betul tu laju dia jawab. Okey. Contoh yang seterusnya. Okey, yang ini di tahun 2 ni. Ada besar sikit soalannya. Melibatkan gabungan wang dan juga shilling. Jadi untuk soalan A, okey, cikgu baca situasinya. Di sebuah kedai terdapat raket badminton yang berharga RM67.50 dan sebuah buku tulis yang berharga RM14.70. Okey, jadi berapakah beza raket tersebut dengan buku? Jadi awak pun tulislah di bentuk lazim iaitu RM RM67.50 tolak RM RM14.70. So kalau kita tengok soalan yang tadi tu, jawapan yang dua jawapan bagi soalan yang sebelum ini ada di sana kan, iaitu 25 sen dan juga RM23. Jadi jawapannya adalah antara RM12 atau RM52.80. Jadi siapa tu yang tahu jawapannya? Cuba buat di ruangan komen. Jadi kita tolak sama-sama, okey? Jadi kita ada 50 sen dan 70 sen. Okey. So, untuk 50 sen tolak 70 sen ni kita kena pinjam nilai 1 daripada ringgit yang di rumah ringgit sah, okey, dari 7 tersebut. Jadi 50 sen akan berubah menjadi 150 sen tolak dengan 70 sen. Dan jawapan bagi 150 tolak 70 sen sama dengan 80 sen. Ada sudah jawapan dari situ kan. D. Yang 7 tadi di bagian ringgit pula kita jawab. Yang 7 tadi dia akan kurang 1 menjadi 6. Jadi 6 tolak 4 sama dengan 2. Dan 6 tolak 1 sama dengan 5. Jadi jawapannya ada sudah yang jawab kan. Jawapannya betul, RM52.80.
sen. Okey, yang B pula kita tengok. Kita ada patung teddy bear dan juga spaghetti bolognese. Ada nama lagi kan, spaghetti lah kan. Tapi ada perisa, ada tomato di sana, cik nampak merah-merah. Jadi itu adalah spaghetti bolognese. Bolognese, mana lah kan. Yang penting dia spaghetti. Okay, so patung ni berharga Rp18.50 dan mie spaghetti tersebut berharga RM6.50. Jadi cari beza harga antara patung dan juga spaghetti. Jadi kita ada, tengok di bagian shilling, sen, kita ada 50 sen, tolak 50 sen sama dengan sifar. Kemudian kita tolak pula di bagian wang, yaitu 18 tolak 6. Jadi 12. So jawapannya ialah betul tu, yang atas sekali tu RM12. Bagus ya yang jawab dengan betul, ramai ni. Okey. Contoh yang ke-6. Kalau tadi di tahun 2 kan, kita tengok soalannya bermula daripada direct question. Dia bagi terus bentuk lazim, awak lengkapkan saja dengan jawapan yang betul. Lepas tu contoh yang seterusnya ialah melibatkan gambar-gambar, dua nilai wang untuk dua jenis objek. Objek ini nilai wangnya begini. Objek yang satu lagi nilai wangnya begini. So cari beza antara nilai wang kedua-dua objek tersebut kan. Okay, sekarang pula dia bagi soalan dalam ayat matematik. Tapi dalam contoh soalan ini cikgu sudah tulislah bentuk lazimnya. Rangka bentuk lazimnya tinggal Anda kira sahaja. Jadi mari kita lihat contoh yang ke-6. Kita ada RM25 tolak RM3 tolak 70 sen sama dengan berapa? Kali ini contoh yang ke-6 ni kita ada penolakan daripada wang, kemudian penolakan yang melibatkan sen. Okey, daripada wang ringgit kepada sen pula. Jadi kita selesaikan dari nombor yang pertama dan kedua dahulu, baru kita sambung nombor yang terakhir. Jadi di sini menunjukkan contoh soalan yang melibatkan 3 nilai wang. Okey, so ada sudah yang jawab tu kan? Tak apa, kita jawab. Tengok cikgu jawab pula. Okey, kita ada RM25 tolak RM3. So 5 tolak 3 sama dengan 2, dan 2 tulis semula, begitu juga dengan RM. Jadi RM RM22 itu kita tulis semula di langkah kerja yang seterusnya untuk menolak nilai sen. Okey, so macam ni. Jadi bila kita sudah mau tolak sen, kita pun tulislah titik dan kita tambah sifar, 2 sifar di belakang untuk mewakili sen bagi nilai wang RM22 tersebut. So kita sekarang cikgu lupa pula, tambah pula cikgu tulisanakan, sorry. So kita ada RM22 sebenarnya tolak 70 sen. Jadi apa yang kita akan buat? So 10 sifar menjadi 10 dan 10 itu dipinjam daripada ringgit. Jadi RM2 itu tinggal RM1. Jadi jawapannya RM RM21.30. Okey. Now, sekarang kita masuk pula di bahagian tolak wang tahun 3. Jadi untuk tahun 2 itu sahaja yang kamu perlu belajar. Tahun 1 lagi lah simple kan, tidak banyak sebenarnya. Okey, jom kita tengok untuk tolak wang. Okey, tolak wang tahun 3 pula. Dia sama juga macam tahun 2, iaitu menolak 2 atau 3 nilai wang, tetapi dalam lingkungan 10.000. Tapi 10.000 ni lebih banyak kita nampak di soalan darab dan bahagi sebenarnya. Untuk tahun 2 pun ada darab juga dan bahagi. Di tahun 1 kita tidak ada darab, kita tidak ada bahagi. Okay, so nanti itu next lesson lah. Okay, jom kita fokus semula kepada tolak wang tahun 3. Okay, contoh yang pertama, 1000.
Dia boleh bagi Anda ribu terus dalam bentuk lazim, tinggal Anda kira sahaja. Jadi bunyi soalan untuk contoh yang pertama ini ialah RM RM 7.357 ringgit 90 sen tolak RM 4.425.35 sen. So, mana dahulu yang kita kena selesaikan? Yes, mestilah dari rumah duit shilling. Okay, sen, dari rumah sen tersebut. Okay, so untuk sen kita ada 90 sen tolak dengan 35 sen. Jadi sifar itu tidak boleh tolak 5. Kita kena pinjam 1 daripada 9. So, mari kita lihat langkah kerja cikgu tulis. Okey, jadi 10, sifar menjadi 10, 9 kurang 1 menjadi 8. Jadi kita tolaklah. 10 tolak 5 sama dengan 5 dan 8 tolak 3 sama dengan 3. Okey, jom kita lihat. So bahagian sen kita sudah selesaikan, yaitu 53 sen. Okey, dan kita tulis titik. Jangan lupa tulis titik. Sekarang kita selesaikan pula di rumah wang. Okey, 7 tolak 5, 5 tolak 2, dan kita ada 3 tolak 4. 3 tak boleh tolak 4. Jadi kita guna konsep mengumpul semula, iaitu kita pinjam 1 daripada nombor sebelahnya, iaitu 7. Okey. So 3 akan menjadi 13 dan 7 menjadi 6. Kemudian barulah kita selesaikan langkah pengiraannya. Nampak tak? Ada 2 kali mengumpul semula yang ada di dalam contoh yang pertama ini, yaitu dari sen dan sekarang di ringgit Malaysia. Jom tengok jawapannya, dan kita dapat RM 2.932.53 sen. So 7 tolak 5 sama dengan 2, 5 tolak 2 sama dengan 3, 13 tolak 4 sama dengan 9, dan 6 tolak 4 sama dengan 2. RM mesti tulis semula. Okey, contoh yang kedua. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, soalannya ialah kita ada 10.000, wow besarnya, tolak 10.000 RM 10.000 tolak RM 5.727.20 sen dan tolak RM 550 sen. Jadi kita selesaikan dulu di langkah yang pertama, ialah kita tolak dulu nomor dua nombor yang pertama, yaitu 10.000 tolak 5.727 ringgit 20 sen. Dalam bentuk lazim ni cikgu sudah tulis sedia nilai sifar untuk bahagian sen. Jadi kita ada sifar-sifar tolak 20 sen. Macam mana tu? Mari kita tengok. Cikgu sudah bagi tahu jawapannya, kan? Okey, jadi sifar yang pertama itu untuk tolak sifar dan sifar lah. Dan sifar yang kedua dia berubah menjadi 10 dan tolak 2 menjadi 8. Jadi jawapan di bahagian sen itu ialah 80 sen. Okey, kemudian semua nombor yang di sebelah bahagian ringgit itu berubah menjadi 9999. Bukan nombor telefon polis sebab ada 49 di sana, kan? Okey. So kita tolaklah 9 tolak 7 menjadi 2. 9 tolak 2 menjadi 7 dan 9 tolak 7 menjadi 2 dan 9 tolak 5 menjadi 4. So jawapannya ialah RM 4.272.80 sen. Kita naikkan ke langkah yang seterusnya, langkah yang kedua, untuk menolak
nilai uang yang ketiga yaitu 550 sen. Jadi kita tengok dulu di bagian sen. Oke, 80 sen tolak 50 sen. Oke, kita boleh tolak terus. Oke, sebab tidak ada pinjaman nombor. Oke, pinjaman 10. So, kita ada 80 sen tolak 50 sen menjadi 30 sen. Nah, ini kita boleh tolak sedangkan. Kemudian kita ada, sekarang kita lihat pula di bagian rumah uang. Kita ada 2, tolak sifar menjadi 2, 7 tolak sifar menjadi 7, 2 tidak boleh tolak 5, kita akan pinjam 1 daripada 4. So, 2 itu akan menjadi 12 dan 4 kurang 1 menjadi 3. Jadi 12 tolak 5 sama dengan 7 dan 3 tulis semula. Begitu juga dengan RM mesti tulis. Tengok ni. Langkah yang seterusnya kita tengok 12 dan 3. Jadi jawapannya ialah 3.772 ringgit 30 sen. Okey, jadi kalau ada soalan ayat matematik di bagian atas itu, Anda kena lengkapkan dengan jawapannya. Ini contoh soalan begini nih. Markah dia sangat besar, okey, yaitu 3 markah. Langkah yang pertama dapat 1 jawapan betul, 1 markah. Langkah yang kedua dapat 1 jawapan betul, markah yang kedua, dan tulis jawapan di bagian ayat matematik markah yang ketiga. Okey. Nah, kalau dalam peperiksaan jangan tinggalkan ayat matematik Anda tanpa jawapan. Nanti awak rugi 1 markah. Okey. Sebelum kita sampai ke cuba jawab, mari kita rehat dulu sebentar. Minum-minum air. Okey. Sebelum kita sambung di bahagian yang terakhir yaitu cuba jawab. Alright. Kita iklan dulu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu. Hai, selamat kembali. Okey, terima kasih yang masih teruskan bersama-sama dengan cikgu. Kita sudah hampir ke penghujungnya. Okey, tapi sebelum tu mari kita jawab dulu bahagian cuba jawab. Okey, soalan yang pertama. Kita ada RM50. Okey, RM50 tolak RM10 tolak RM4.90. Sama dengan berapa? Mana satu jawapannya? Adakah RM35.10 atau RM34.50? Jadi Anda kena selesaikan dahulu 50 RM50 tolak RM10 sama dengan 40. Okey, RM40 kan? So 40
ringgit tolak 4 ringgit 90 sen sama dengan berapa? Jadi di bahagian sen 40 itu Anda kena tulis, Anda kena tambah nilai sen-sen dulu, sifar-sifar. So apabila sifar tolak 9 tak boleh, awak kena pinjam 1 daripada nilai 40 itu. So 40 kurang sifarnya kurang 1 sudah menjadi 9 dan 4 berubah menjadi 3. Okey. So 10 kita ada 100 sen sudah kan untuk tolak 90. Jadi 100 sen tolak 90 sama dengan 10 sen. Kita jumpa sudah jawapannya di situ kan. So jawapannya mana satu? Okey. Jawapannya ialah RM35 10 sen. Jadi kita warnakan tulisannya dengan warna biru. Okey. Soalan yang kedua iaitu B. Kita ada 80 sen tolak 10 sen tolak 20 sen. Ini kira pakai jari pun boleh kan. So 80 sen tolak 10 sen sama dengan 70 sen. Kemudian 70 sen 70 sen kan. Kita tolak 20 sen sama dengan 50 sen. Bagus kamu yang jawab dengan betul nih kan. Jawapannya 50 sen. Good job. Okay, kita tengok soalan C pula. Kita ada RM73 tolak RM12 dan tolak RM5. So kita selesaikan dulu. RM73 tolak RM12. Okay, so untuk 73 tolak 12 kita akan dapat 3 tolak 2, 1. 7 tolak 1 sama dengan 6. So kita dapat RM61. Kemudian kita tolak dengan 5. RM61 tolak 5. Okey, so 1 tidak boleh tolak 5. Dia akan menjadi 11. Dan 6 tadi akan berubah menjadi 5. Jadi yes, of course. Jawapannya ialah okay, sorry, cuba batuk. So, jawapannya ialah yes, RM56. Good job. Okay, kita tengok pula contoh yang terakhir. Okay, contoh yang terakhir. Soalan yang terakhir, kita ada RM66 40 sen tolak RM1 80 sen dan tolak RM4 20 sen. Jadi kita tolak dulu dari depan, iaitu RM66 40 sen tolak RM1 80 sen. Okey, untuk di bahagian sen kita ada 40 sen tolak 80 sen kan. So tak boleh. Kita kena pinjam nilai 1 daripada 6. So dia akan jadi 140 tolak 80 sen kan. So 8 kita cari kepada 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 60 sen. Okay. Kemudian 65, sebab 6 tadi sudah kurang 1, dia jadi 65 lah. Tolak 1 menjadi 64. Sekarang kita ada RM64, 60 sen tolak RM4.20 pula. So 60 sen tolak 20 sen sama dengan 40 sen dan RM64 tolak RM4 sama dengan RM60. 40 sen. Betul tu yang jawab dengan betul. Terbaik anda semua. Okay, so habis dengan berakhirnya secara rasmi. Okay, so dengan berakhirnya tadi cuba jawab itu, maka berakhirlah sesi pembelajaran cikgu pada malam ini. Sebelum cikgu berakhir, cikgu ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Kelab Guru Malaysia, Akademi YouTuber dan juga eDidik Malaysia kerana tanpa mereka tidak ada cikgu di platform ini. Jadi mendapatkan pautan isi gel di akhir siaran ini, begitu juga dengan link Wayground. Nanti cikgu akan dapat tengok report laporan anda jawab dengan betul, berapa yang anda jawab dengan betul dan berapa yang anda jawab salah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa ambil link sijil
isi jadwal Anda untuk malam ini dan juga kuis, pautan kuis. Jangan lupa jawab. So di akhir rancangan ini cikgu ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Mai Zahira pada 1 Ogos ini. Okey. Baiklah, sekian sahaja daripada cikgu. Sampai jumpa di minggu hadapan lagi insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. Akademi YouTuber Malaysia, berpadu bersatu keluarga ayu, memberi ilmu tanpa jamu, siap sedia menyumbang ilmu. Ilmu diberi juga dikongsi pada semua generasi yang terkini, lahir generasi yang berkualiti, sedia berkhidmat pada pertiwi. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa bangsa. www.academyyoutuber.com. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Berusaha ayu, capai kecemerlangan, berpadu ayu, cipta kegemilangan, bersatu ayu, bina wadah terbilang, terus berjaya bersama ayu. Mara semua para ilmuwan, semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Permisi kita, bantu kita, bermoto sendiri yang kita biasa, bersama kita luar biasa, berjasa demi nusa